Okay, ni saya dah start record. So, method hari ni lain sikit. Mungkin data akan guna banyak sikit. Tapi, ni perlu. Nanti, tunggu pengumuman rasmi. Kemungkinan akan ada satu hari lah. Kita akan masuk ke college untuk buat wiring ni. So, saya nak nanti bila dah masuk buat wiring tu, kalau boleh Lita awak dah faham, cara nak wiring pun dah faham, so datang untuk buat wiring terus. Satu hari kita akan cuba siapkan, kalau sempat 1.5 liter, maknanya buat satu test belah pagi, lepas tu petang buat sambung, buat sikit lagi half, lepas tu besok sambung pula separuh lagi. So dia akan continuously macam tu. Okay. So untuk hari ni, saya nak tunjukkan benda ni. Nampak? Nampak je. Nampak? Okay, jap saya spotlightkan diri saya sendiri. Nampak je, nampak. Nampak je. Okay. So ni adalah contactor. Video agak slow sikit dekat tempat korang. Ada lagging sikit. Okay, ni adalah contactor. Siapa yang dah kenal contactor ni? Tak ada lagi. So contactor ni sebenarnya dia akan ada, hari tu saya dah terang pasal lita kuasa dengan lita kawalan, betul tak? So sebenarnya nanti kalau korang nak buat wiring, korang akan jumpa benda ni tau, seketul ni. So kalau dalam keadaan sebenar, ni 1, 2, 3 ke atas ni adalah apa nama ni, lita, tempat kita masuk lita kuasa. So red, yellow, blue, kita akan masukkan kabel kat sini. Lepas tu masuk dari sini, keluar dia belah bawah ni, red, yellow dan blue. Okay, untuk tepi ni pula, ni belah tepi yang ni, yang ni adalah lita kawalan dia, tempat kita masukkan lita kawalan. Kalau kat sini 3 phase 415 volt kat sini. So kalau kat sini, atas ni dengan bawah dia ni adalah tempat untuk lita kawalan. Yang ni akan pakai 240 volt semua ni. Yang ni 240 volt, yang ni 3 phase. Samalah juga kalau belah sini. Ni dengan yang ni adalah benda yang sama. Kalau yang ni 15 watt je. Apa dia? 3 phase dia pakai 415 watt. Sekarang ni 400 volt lah. Kalau ikut standard sekarang ni 400 volt. Dulu 415 lah. Tapi standard baru bekalan adalah 400 volt. Single phase 230 volt. Tu standard baru. Tapi samalah tu. Maksud awak betul lah tu. 415 lah. Okay. So yang ni kalau kita tengok kat sini, nampak ke tak Dia tak boleh fokus sangat. Dia ada NO dengan NC. Maksudnya yang NO ni belah bawah. So kat sini normally open dia ni. Kalau kita nak guna normally open, kita akan masukkan skru bawah. Kalau kita nak guna normally close, kita akan masukkan skru belah atas. Belah atas belah sini. Cara masuk ni dia. Kat sini kita masukkan kabel. Kita buka skru dia ni. So kita masukkan kabel kat sini. Ni pun sama. Semua sama macam ni. Kalau tengok terminal semua macam ni. Ini adalah yang tambahan.
yang belah tepi ni kita tambah. Sebabnya kalau dalam keadaan biasa kita hanya ada sepasang normally open dan normally close ni. Kita ada sepasang normally open. Sorry, tak nampak. Nak sepasang normally open, sepasang lagi normally close. Okay, so tapi tak cukup. Sebab kita kadang-kadang kita akan gunakan lebih. Kita akan guna tak cukup lah. So, that's why kita tambahkan sepasang lagi kat sini dan kat sini. So, kita ada dua pasang normally open dan normally close. Kalau kata contactor ni, kalau awak tengok kat sini, yang student sebelum ni, dia ada conteng kat sini, DS. Contactor ni, kalau dalam lita awak sebelum ni, kalau awak ingat lagi, kita ada letak C contactor kita. So label dia adalah C. So apa-apa yang berlabel sebagai C, kat sini wiring dia. Kalau macam yang ni, dia labelkan ni sebagai D. So apa-apa normally open, normally close, yang berlabelkan D, semua wiring dia kat sini. Contoh dia macam ni. Mana pen? Yep. Ni contoh je lah. Saya ada satu wiring macam ni. Ni. Lepas tu ada pula kat sini. Ni. Lepas tu baru masuk dekat coil D. So yang ni saya labelkan sebagai D juga. Yang ni pun saya label sebagai D. So sebenarnya apa-apa yang berlabel D adalah dekat sini. So normally open yang ni, dia akan duduk dekat bawah ni. Masuk dia kat sini. Masuk dia kat sini. Belah bawah. Lepas tu keluar dia belah sini. Untuk D. Lepas tu, kalau kata kabel dia, wiring dia macam ni. Kita masuk belah sini. Keluar belah sini. Lepas tu, yang keluar belah sini ni, kita akan masukkan belah atas. Keluar dari sini, dia terus masuk kat sini. Masuk je kat sini. Keluar dia ni. Belah atas juga. Dia akan masuk ke ni. Yang ni ni A1 dan A2. A1 dan A2 ni. A2 ni kita akan sambung kepada neutral. So keluar dari sini. Ni. Okay, satu benda lagi. Kita boleh labelkan benda ni sebagai dia ikut nombor. Kalau contoh kontaktor kita yang sekarang ni, awak mungkin tak berapa clear sangat ni. Kat sini label dia 43. Masuk bawah ni 43. Keluar dia kat bawah. Kat sini. Ni label dia 44. Lepas tu dia masuk daripada 44, dia akan masuk ke atas 31. Lepas tu keluar dia belah sini 32. Lepas tu dari 32 ni dari sini, maknanya kat sini 32 akan masuk ke A1 dan A2. A1 dan A2 dia duduk kat bawah ni. Ni label dia A1, yang ni label dia A2. So kita akan masuk kat sini A1 ni. Kabel daripada D ni masuk ke sini. Lepas tu A2 kita akan sambung satu dari luar, neutral dekat sini. Okey. Boleh ke laju sangat? Ni untuk satu kontaktor. Macam mana pula kalau kita ni sepasang? Ini sepasang lah. Macam mana pula kalau kita ada satu lagi dekat sini, kita silang pula. D dekat sini normally open. D juga. So yang ni kita dah pakai belah sini. So untuk kontak yang ni pula, kita akan gunakan kontak yang tambahan belah sini ni. Kontak tambahan ni nombor dia ada macam-macam lah. Depend pada, bukan macam-macam, dia sebenarnya kita boleh tengok dia dari sini ataupun dari sini. Dia ada dua-dua side, dia ada nombor. Kalau tengok ikut terbalik pun boleh je. So kalau kat sini nombor dia, untuk normally open 13. Kat bawah ni 13. Yang kat atas ni 21. Yep. Okay, 21. Yang dekat sini nombor dia 22. Dan dekat sini nombor dia 14. So normally open dekat bawah. Saya label ikut sini dulu. So nombor dia kat atas ni adalah 21. Dekat sini 22.
Yang dekat sini nombor dia 13 dan dekat sini nombor dia 14. So kita gunakan nombor-nombor ni untuk senang kita buat sambungan. So kalau macam ni kita akan loop 43, kita akan loop ke 21. Maknanya dari sini 43 kita masukkan satu kabel kat sini. Tadi dah ada satu kabel yang ni. Kita tanda satu. Lepas tu yang ni pula kita tanda, kita ambil dari sini 43, kita masukkan je ke normally close sebelah sini. Dari sini kita masukkan je, loopkan ke sini. Betul? Keluar dia ke atas ni, keluar dia belah atas, kita akan loop pula ke sini. Loop ke bawah. Loop ke bawah, lepas tu keluar je belah bawah ni. Akan masuk balik ke 14 ni, akan bercantum dengan 32 ataupun A1. Kita boleh pilih salah satu. Sama ada sini ataupun sini. Okey, boleh ke tak? Boleh tangkap ke tak ni? Kurang sikit. Boleh lah. Okey. So, untuk kontaktor ni, untuk kontaktor yang ni, dia akan ada satu partner dia. Kalau untuk dia dalam banyak-banyak litar tu, dalam litar kita akan ada satu yang ni litar kawalan tau. Ni litar kawalan. Kalau untuk litar kuasa, kalau awak ingat lagi yang hari tu dia ada macam ni. Tu 2 3 tu ada macam ni, melintang pula. Kenapa yang ni melintang? Sebab yang ni menunjukkan kontak yang belah atas ni. Cik, ni litar cara nak wiring ke ni? Ya, ini dah cara nak wiring dah ni. Nanti awak dapat barang ni, benda ni, tak adalah awak terpinga-pinga macam mana so at least ni saya terangkan dulu. Nanti saya akan terang lagi sebelum buat wiring. Tapi lagi elok kalau kita belajar dulu benda ni. Ni nak kena salin cik ni, litar ni. Tak payah. Litar ni tak payah. Nanti tengok balik video ni. Okey. Untuk litar, ni untuk litar kawalan. Dia akan guna yang kecil-kecil kat sini ni, 240 volt semua ni. Untuk litar kuasa, dia akan guna yang kat atas ni. 1, 2, 3. Ni, 3 kat bawah ni. So, 3 kat atas, 3 kat bawah. So, keluar dia ni. Kalau kata ni D. Sekarang ni saya guna label yang ada kat sini. So, D. D ni sebenarnya delta. So, masuk, keluar. Keluar dia ni, dia akan pergi ke satu overload relay. Overload relay. Overload. So, partner dia, partner untuk litar kuasa, kontaktor ni adalah overload relay. Overload relay ni adalah sistem perlindungan untuk motor. So, macam mana pula rupa overload relay tu? Ni dia. Tak nampak. Okey. Ni 1, 2, 3. Ada 3 kat sini. 3 ni sebenarnya. Ni adalah 3 tu. 3 terminal tu adalah kat sini. 1, 2, 3 ni adalah kat sini. So, lepas tu kalau ingat lagi litar hari tu, straight yang ni akan pergi ke motor. Yang ni straight forward je lah. U1, alamat balik. U1, V1, W1. So, ni akan masuk ke motor. Okay. So, untuk kat sini ni, untuk part ni, yang penting lah untuk part ni, 1, 2, 3 ni, dia akan masukkan je dekat sini. Awak tengok ni, dia macam ni kan. 1, 2, 3. So, kita masukkan je direct macam ni. So, alamak. Benda ni ketat. Sekejap saya kena pergi ambil screwdriver.
Alah, high screwdriver pun. Ada yang ni, yang tu orang kereta dah pula. So, kita longgarkan. Kenapa kena longgarkan? Sebab terminal ni nanti nak masuk benda ni. Okay, dah masuk. Okay, so rupa penuh dia. Untuk part lita kuasa ni, dia macam ni. Red, yellow, blue. Masuk, kabel, 3 phase untuk lita kuasa. Lepas tu dia akan lalu dekat sini. Lepas tu dia akan lalu terus masuk dekat overload relay. Lepas tu overload relay ni dia akan keluar bukan dekat sini bukan dekat 1, 2, 3, 4 ni. Tak, dia akan keluar dekat sini, bawah dia ni. 1, 2, 3. Ni untuk lita kuasa dia, untuk overload relay. Okay. So dia akan sambung macam ni je. So bila kita dah cantumkan dia macam ni, kita kena ketatkan terminal ni. Tak payah terlalu ketat sebab ni bukan motosikal. Untuk elektrik, kita ketatkan macam tu Tak nak terlalu longgar, tak nak terlalu ketat. Sebab skru elektrik ni dia bukan macam skru mechanical. Nanti pecah, rosak thread. So, dah dekat. So, masuk sini, red, yellow, blue, keluar kat sini, red, yellow, blue. Untuk kat sini, untuk bahagian ini. Okay, untuk overload relay juga. Hari tu saya ada cakap, dia sama je, lebih kurang je dua ni. Kontaktor dia ada bahagian kuasa dan bahagian kawalan. Okay, kalau confuse saya pusing balik macam ni. Okay, supaya tak confuse. Okay, ni bahagian kuasa, ni bahagian kawalan dia. Kalau overload relay pun sama. Bahagian kuasa dia akan duduk dekat bawah ni, 1, 2, 3. Bahagian kawalan dia duduk kat sini, 1, 2, 3, 4. Ni semua adalah button untuk kita setkan berapa sensitivity dia dan juga untuk kita test benda ni okey ke tak. So, dekat sini sebenarnya, dekat overload relay ni pun, untuk kawalan dia, dia ada label dia kat sini. 95, 96, 97, 98. So 95, 96. Sorry. Saya lukis mata kertas saya ni. Untuk thermal overload, dia ada 4 skru kawalan dia. Common lah ni. Ni common. Tak semua macam ni. Tapi biasanya macam ni lah. Kebanyakannya macam ni. So skru. So 95, 96, 97 dan 98. Dia bekerja dalam pair. 95, 96 adalah pair untuk normally close. Tapi dia bukan label macam ni, sorry. Label dia macam ni. Normally close. Lepas tu untuk 97, 98 adalah normally open. Ya. Normally open. So, senang saya tulis gini lah. Sini normally close, sini normally open. Tapi ni adalah untuk overload relay. Ni dia. Thermal overload relay. Yang benda ni untuk overload relay duduk dia adalah dekat sini. Mula-mula lita kita macam-macam mana pun dia kena masuk dulu overload relay dulu. Selepas circuit breaker sebagai supply, selepas circuit breaker terus dia akan masuk ke overload relay dulu. Okey. Boleh ke tak boleh? Hello, tidur dah ke? Ulang balik je. Ulang balik yang mana?
Ulang balik. Pada tadi lah. Dari overload relay. Daripada yang cik tunjuk dekat tu. Dekat term overload delay tu. Aha, okey. Temu overload relay. Okey ni. Yang mana Rashid? Dia mula-mula keluar ikut mana? Dia dari, kalau ikut lita biasanya, kalau lita ni lah, lita kawalan untuk overload motor. Sekejap saya nak conteng kat mana, kat tepi ni boleh tak? Nampak tak? Korang nampak video saya terbalik ke sebenarnya dekat view korang ni? Okey, tak terbalik pun. Tak terbalik? Okey. Sebab saya dah betulkan kalau ikut view ni. So, mula-mula kita akan masuk circuit breaker dulu. Lita kita. Sekejap. Saya pun confuse lah. Sekejap Sebenarnya saya boleh je share dalam video feed awak ni gambar lita ni, tapi sebab saya nak conteng, saya malas nak menyonteng secara digital. Lagi senang conteng pakai kertas. Orang lama dah tua. Tak apa, cik senang sikit. Okey. So ni, kalau ingat lagi lita kawalan kita hari tu, dia akan masuk kat depan sekali MCB. Lepas MCB dia akan pergi pada thermal overload ni. Logo dia macam ni. Lepas tu barulah kita akan masuk ke push button stop. PB stop dulu. Okay. So ni adalah overload. Ni overload. So bahagian ni lah, kalau kata ni ke sini, ni adalah normally close. Okay. Okay, ni normally close dia. Normally close. So kat sini kita boleh labelkan ni sebagai 95, 95 dan 96. Lepas tu untuk yang ni normally open. Dia still lagi semua ni duduk dekat overload. Dia masih lagi kat sini. Wiring dia masih lagi dekat sini semua. 95, 96 kita dah wire. Untuk yang dekat sini kita boleh pilih, biasanya kita ambil 98 lah untuk keluar 98. Kita akan keluarkan kabel kat sini untuk masuk ke lampu trip sebenarnya. Ni sebenarnya lampu trip. Di sini pergi neutral. So dekat sini je. Kenapa tak ada 97 yang dekat sini? 97 ni tak ada. Kita ada 95, 96, 98. Sebenarnya 97 ni kita kena wire kan, sebab kita pakai sistem 4 terminal. 97 yang kat sini ni sebenarnya dia tak ada supply. So dalam lita kita lukis macam ni, tapi sebenarnya kita kena loopkan kat sini. 97 kita kena loopkan, masukkan supply. Tapi dia tak lukis dalam ni. Tapi ada untuk dia ni. 97 ni. 97 kat sini kita akan wire looping dari sini. Dari terminal 95 kita akan loop macam ni. Senang je. Kita loop macam ni je. So ni sahaja wiring yang untuk kawalan. Untuk kawalan. Tapi untuk kuasa dekat sini kita akan terus ambil je dari bawah ni. Depend pada lita lah. Kadang-kadang ada yang kita kena masuk kabel celah ni. Celah antara ni kita kena buka balik, longgarkan dia.
Lepas tu masukkan kabel input kat sini. Sebab ada certain litar akan ada kabel, akan ada dari kontaktor lain. Terutamanya litar forward reverse lah. Litar forward reverse memang akan ada litar kaut yang masuk ke sini. Sebab apa kita buat macam ni? Sebab kita nak guna satu je overload. Bila kita nak guna satu overload saja untuk forward reverse, kita kena ada looping balik macam ni. Tapi yang ni tak apa. Yang ni nanti kemudian baru kita ni. Untuk kali ni, lebih pada kita nak faham apa benda-benda ni semua ni. Okey, boleh Rashid? Boleh Encik. Boleh. Saya nak tunjuk satu benda lagi. Kalau in case korang tak faham lagi. Bukan korang tak faham. Korang tak clear lagi. Macam mana cara fungsi benda ni. Sebab apa ada ni. A1, A2. Kenapa kena ada coil dalam ni. Saya akan buka benda ni. Ni. Saya akan buka. Nak buka kontaktor ni sebenarnya. Okay. Sebelum tu. Ni dah rosak. Kontaktor ni sebenarnya dah rosak. So that's why saya bawa balik ni. Lepas tu kita bolehlah nak untuk tujuan pembelajaran kita bolehlah nak buka benda ni. Cuma Allah. Sekejap dia ketat. Aduh. Aduh. Satu benda yang paling payah nak buka adalah benda ni. Dia kena tarik ke atas dan kepak. Sebab dia sangat ketat. Okay. So cara nak buka dia, kita kena buka dulu stiker ni sebab ni macam dia dua fungsi. Dia sebagai seal dan juga sebagai ni. So kalau kontaktor kalau rosak nanti dia ada 1, 2, 3, 4. Kebanyakan kontaktor macam tu lah. So kat sini kita boleh cungkil je. Jangan sampai patah kalau nak repair. Okay, cungkil sikit, tarik sikit. Cungkil sikit, tarik juga. Sikit je. Okay, dah. Okay, sini sikit je. Okay. So, coil, kalau kita bagi dia supply, dia akan jadi electromagnet coil lah. So, bila dia jadi electromagnet coil, dia akan menarik, dia akan jadi macam magnet lah. So, ni dalam dia. Kita akan ada ni. Besi, kepingan besi yang dicantumkan yang berfungsi sebagai magnet lah. Bila tarik spring ni, sebab apa? Dia nak tolak benda ni supaya dia bergerak. Ni pula, inilah yang saya cakap coil tu. A1 A1, A2 dia disambung kepada coil. Okay, coil ni dia ada dua terminal sebenarnya, atas dengan bawah. Tapi jangan sambung dua-dua, takut tersilap sambung nanti. So commonnya sambung satu je lah. Kalau belah atas, pakailah belah atas. Tapi kadang-kadang terminal ni rosak ke apa ke, pakailah belah bawah, boleh. So ni dia ada direction dia, mana belah atas, mana belah bawah dia. So ni coil. Coil ni bila kita bagi supply, dia akan jadi magnet.
kenapa ada besi ni kat dalam? Ni. Nampak? So, ni coil, dia akan duduk dalam ni. Tuh. Coil ni, dia akan duduk dalam core ni. C-O-R-E, teras. So, teras ni, medan magnet yang terhasil kat sini, dia akan mengalir ikut teras ni dan dia akan tersebar ke point 1 kat sini, terminal 1, kutub 1 dan ni kutub lagi 1. Dan apa akan berlaku? Bila kita on, kita bagi supply dekat coil ni, ni akan tarik. Dua ni, terminal ni dia akan tarik. So ni. Okey, saya pasang terus kat sini benda ni. Tuh. Kalau dalam kontaktor macam ni lah kedudukan dia. Bila kita on coil, alamak. Sekejap, ada benda longgar. Bila kita on coil, ni akan tertarik. Nampak? Bila kita on coil, dia akan jadi magnet. So, dia akan tarik. Benda ni bergerak ke bawah. So, macam inilah terhasilnya daripada normally open akan jadi close. Normally close akan jadi open. Boleh faham? Hello? Boleh? Ya, boleh. So kenapa kita kena guna magnet dalam ni? Sebab tu, dan kenapa juga kita ada coil dalam ni. Yang ni pun boleh buka ni. Belah atas ni sekejap. Sebenarnya benda ni tak boleh servis. Sepatutnya kita tak boleh lah buka dia ni, tapi kalau kata kat site kadang-kadang terdesak ke apa ke, boleh lah nak repair sikit-sikit. Nampak? Dia dah kerah. Sorry, benda ni agak hancur. Belum. Okay, so ni pula. Nampak ke tak Yang bergerak semua tu, segala switch, segala kontak normally open, normally close ni duduk kat dalam ni. Dalam keadaan biasa, dia adalah normally close. Dalam keadaan biasa tu tanpa supply lah. Dalam keadaan biasa tu lah. Dalam keadaan tanpa supply. Dalam keadaan tanpa supply, benda ni akan tertolak ke atas. Dalam keadaan tanpa supply, dia akan tertolak ke atas. Sebab apa? Dia ada spring kat dalam. Dia akan tolak. Bila kita on coil ni, barulah dia akan tertarik dan turun ke bawah. Jadi benda ni ni gini. Tu. Nampak? Jadi benda ni bila dia on, untuk kontaktor bila on dia akan masuk ke dalam. Bukannya on tu dia duduk macam ni je, tak. Bila on ke dalam, dia turun ke bawah. Itulah. Sebab itulah dia ada bunyi ni. Ni. Bunyi terhasil dari sini. Okey. Gerak. Kalau tak ada spring, macam ni lah. Kita letak je dia. Dia naik ke atas. So ni kat dalam kontaktor. Benda-benda ni. Ni tapak bawah dia. Okay. Ada soalan?
Tak ada. Tak ada. Okay. Sabar kejap. Ada lagi kot. Tapi macam kurang-kurang sikit. Sabar kejap. Sebabnya ni baru satu jenis contactor. Kita ada satu jenis contactor lagi. Yang ni yang banyak digunakan sekarang. Bukan banyak digunakan. Kita guna sekarang. Dia agak bulky. Kalau siapa pernah duduk IKM ke apa ke, biasa tengok lah yang ni. Dan ni adalah partner dia. Ni dah rosak screw coil loose. Lepas tu yang ni entah macam mana dia hancur. Pecah. So bolehlah kita nak gunakan. Tapi yang ni, untuk yang ni, Allah, jam. Sekejap. Yang ni jam. Tapi sama je macam tadi. Yang ni pun, kalau yang besar ni pun, kalau dia on, dia akan turun ke bawah. Dia akan turun ke bawah, masuk dalam. Yang ni, numbering dia lain sikit. Dia pakai 23. 23. Ya. On tu kita tekan ke dia automatik ke bawah? Tak. Sebab tu kita kena buat litar macam ni. Ni. Sekuen yang kita buat dekat litar kita ni akan menyebabkan benda ni. Coil ni akan dapat supply. Once coil dapat supply. Ni. Apa tadi? Okay. Once coil ni dapat supply. Dia akan menyebabkan state benda ni. Normally open, normally close semua ni bertukar. Kita hanya tekan push button yang kat depan ni je. Kita hanya tekan push button start. Cara kita susun litar ni akan menyebabkan benda ni on. Ikut yang kita nak. So kita tak payah tekan apa-apa pun dekat coil ni. Tak payah tekan benda ni pun. Tak, kita hanya tekan push button start saja. Okay. Dia gerak sendiri cik. Dia akan bergerak sendiri. Tu tujuan dia. Tujuan dia adalah kita nak tekan button start je. Kita tak nak tekan benda-benda lain dah. Kita nak tekan start je. Mana kalau dia gerak tu mana dia tukar lah. Daripada close open. Once kalau benda ni aktif, coil contactor kita ni aktif, kita tengoklah sekuen tu betul ke tak. Berdasarkan yang kita nak ke tak. Kalau tak betul, maknanya ada silap lah wiring kita kena repair. Tapi kalau kata sekuen tu dah betul, so okey lah. Betul lah tu. Okey. Okey encik. Faham cik. Okey. So, untuk dekat lab wiring sekarang ni, yang guna adalah yang ni. Yang warna hitam ni. Dia sama je macam yang ni tadi ni. Yang ni, yang saya dah buka hancurkan ni. Cumanya, nombor dia je lain. Dia pakai 7, 5, 6, 8. Nombor ganjil adalah belah masuk. Belah atas lah. 7, 5, 6, 8. 3, 1, 2, 4. Boleh cabut. Aku ni semua benda aku nak buka. Sekejap, tengok. Boleh. Okay. So ni. Dia pakai macam ni. Nombor dia ni. Sekejap. Tak boleh nak fokus. Dekat sangat, jauh sangat. Tak boleh. So, ni kalau awak terbalikkan benda ni, tak ada masalah. Cumanya nombor je lah jadi lain. Tapi dia still sama. Belah atas, dua belah atas ni, dia masih lagi, dua belah atas ni adalah masih lagi normally close.
Yang bawah dua ni adalah normally open. Sana. Sorry. Ni normally close, belah atas. Belah bawah normally open. Sama juga belah sini, partner dia ni close, normally close. Dan belah bawah ni sini dengan sini, belah sini. Tak nampak. Okey, belah sini dengan belah sini adalah normally open. Sama je. Dia pun ada dua pasang. Sepasang kat sini, sepasang kat sini. Kalau ni tadi contactor yang saya dah buka tadi tu kita label sebagai D. Kalau kata yang ni saya nak labelkan dia sebagai S. So ni adalah coil contactor untuk S plug. So S kat sini pun kita label sebagai S. Sini S, S, S. Kalau ikut ada dua pasang. Ada dua, sini dengan sini. So depend pada korang nak yang ni, S yang pertama normally close ni, belah kiri, yang belah sini, belah kanan. Yang tu tak ada masalah. As long as, kan ni ada dua pasang, normally close. So mana satu yang mana tu ikut korang. Kalau kata korang nak label sini S1, sini S2 pun boleh. Normally close. So kalau 1, 2, biasa kita baca belah kiri kan. Dari belah kiri ke kanan kan. So ni S1, yang ni S2. Yang ni pula normally open S1, normally open S2. So sama. Kalau satu belah sini, so ni pun normally open S1, ni normally open S2. Okay. Tapi ingat pair dia masuk belah atas, turun keluar belah bawah. Bukannya masuk atas, keluar bawah ni. Memang tak jadi. Kalau buat macam ni, masuk sini, keluar sini, memang takkan jadi. Dia kena masuk belah atas, bawah dia ni keluar. Dia straight macam ni. Dan ni, 3, 1, 2, 3. Yang ni pun 1, 2, 3. Pun sama. Yang ni adalah litar kuasa. 3 phase 400 volt untuk sambung ke motor. Okay. So, untuk coil pula, dia lain sikit. Kalau yang warna hitam ni, coil dia belah masuk, biasa masuk lah belah atas kan. So, A1 dia kat sini, A2 dia duduk kat bawah ni. A2 dia side line, belah bawah. Macam tadi dia A1, A2 dia duduk dua-dua kat sini. A1, A2 tadi dia dua-dua duduk kat sini. So, yang ni masuk sini, keluar dia belah sini. Apa lagi? Yang ni nampaklah sikit. Mana coil dia? Ni dia. Ni coil dia. Kalau yang ni coil ni, ni coil dia duduk bawah ni. Nampak dia tulis 50 Hz, 220 volt hingga 240. 60 Hz, 240, 260. Ni dia. Ni coil dia. Lepas tu ni, tengoklah elemen dia. Ni, sini. Dengan sini adalah benda yang sama. Dia duduk kat bawah ni. Yang atas ni pula pun sama. Ni. Benda elemen ni. Elemen ni akan duduk dekat sini. Yang bergerak tu. Inilah dia. Cuma yang ni lagi berat lah. Ini. Okey, lupa. Ni. Untuk kontaktor yang hitam ni, partner dia adalah yang ni. 1, 2, 3. Jap. Okey. So ni kita dah sambungkan.
Aduh, screwdriver ni pun malah nak pergi ambil screwdriver kat dalam kereta. Tumbuk dalam kereta. Berat betul. So ni, bila kita sambung dia akan jadi macam ni. Ni contactor, ni overload relay. Overload relay ada 1, 2, 3. Silap. Ni masuk dia 1, 2, 3. Keluar dia memang terus direct dekat sini. Dia keluar terus kat sini. 1, 2, 3. Tu keluar dia. Dia beza sikit dengan yang ni. Yang ni keluar dia duduk kat bawah. Untuk yang hitam ni keluar dia kat sini terus. 1, 2, 3. Kalau yang ni kontrol dia dekat sini. 1, 2, 3, 4. Ni kontrol dia. Tapi untuk yang warna hitam ni, kontrol dia duduk kat sini. Dia ada 3 saja. 1, 2, 3. Yang ni label dia pun lain sikit. Dia pakai label untuk yang ni, yang hitam. Dia label sebagai, saya nak lukis macam mana skru dia ni. 1, 2, 3. Dia ada 3 level. 1, 2, 3. So saya lukis macam ni. 1, 2, 3 duduk kat bawah. Yang ni dia label sebagai 7, 8 dan 9. Okay. Kita kena tengok dekat ni. Dia ada dia punya diagram dia. Okay. 7 thermoelement, 3 thermoelement. Kita pakai 2. 7 dengan 8 adalah normally close. 7 dengan 8 ni Allah. Salah. Boleh lah. 7, 8 normally close. 8 dengan 9 sekejap. 7, 8, 9 common lah 8. 8 lah common. 8 dengan 9 normally open. Dia macam ni. 1, 2, 3. 8 common, 8, 7 normally close, 8, 9. So dia duduk kat sini. 7, 8 ni normally close. 8, 9 normally open. So bila kita nak guna, kita transferkan je. Kalau kat sini, kalau kita guna overload relay yang warna hitam ni, dia senang lah sikit nak buat kat sini. Sekejap, saya ambil kertas baru. Macam tu je. So, kalau untuk litar, kalau kita gunakan yang warna hitam ni, kalau kita gunakan yang ni, litar awalan kita, litar bahagian yang ni bahagian ni, dia akan jadi macam ni. Lagi senang. MCB masuk 7, 8. Oh Allah, 7, 8 dah. 8, 7, 9 dekat sini. Trip lamp. Ni gini. Okay. So ni, lepas tu kat sini terus masuk ke PB stop. Allah. PB stop. Lepas tu masuk ke PB start. B start. Okay. Ni MCB. So 8 duduk. Kita masuk mula-mula 8 dulu. Lepas tu keluar kat 7, masuk sini. Lepas tu keluar kat 9, masuk trip lamp. Okay. Boleh ke tak? Boleh. Sikit-sikit pun okey lah. Boleh ke tak? Sikit cik. Sikit je. Yelah. Nanti kita tengok. Dah datang nanti tengok. Cumanya ni saya akan letak kat YouTube. So macam biasalah. Kalau sebab mungkin video dekat tempat korang, video yang korang receive sekarang ni dalam Teams ni slow sikit. Dia bukan slow, dia delay.
dia ada lagging. That's why dia jadi payah sikit nak tu. So kalau tengok dekat YouTube nanti dia smooth je lah, dia lancar. So kalau boleh nak minta tolong tengok balik lah video ni dekat YouTube nanti. Minggu depan kita akan buat DOL forward reverse. Okay. Satu lagi. Kalau korang nak tengok balik video ni dekat YouTube ke apa ke, tengok sekali dengan Lita DOL direct online minggu lepas. Direct online yang kita lukis hari tu, ada 2 Lita tu kan, Lita kawalan dengan Lita puasa. Supaya nampak sikit. Ni memanglah sebab ni sekali jalan macam ni je. Tengok balik. Okay.